أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa kita mulakan kuliah maghrib kita ini dengan Ummul Kitab Bismil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bersama dengan saya juga seperti biasa, kita mulakan juga selawat kita buat baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sekali kita berselawat ke atas Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atas kita 10 kali. Selawatnya kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doa buat Nabi. Tetapi bila mana Allah pula berselawat ke atas kita, itulah rahmat daripadanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Apa khabar semuanya, tuan-tuan dan puan-puan? Sihatnya? Yang saya mulakan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Najahiyah Shah Alam ini, barisan imam, barisan muazzin, tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayahanda, bonda dan seluruh ahli karyah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali setelah beberapa bulan menyepi. Kat sini saya tangguh 2 bulan Bang Nasir. Dan juga jemaah kita yang Bang Nasir Sungai Kandis jauh datang sini. Masya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan rahmati Allah. Kita dah masuk dah suatu bulan yang mana bulan inilah lahirnya manusia dan individu yang menyelamatkan kita daripada neraka Allah. Hanya menyebut namanya sahaja kita memperolehi kebaikan. Baru sebut sallallahu alaihi wasallam, baru sebut sallallahu alaihi Muhammad, belum lagi mengikuti apa yang disebutnya, lagilah kita ni jauh daripada neraka Allah. Sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga kan sakit menghadapi kematian pun Nabi kalau nak, Nabi yang tanggung seorang-seorang, kita tak payah rasa. Tapi ini antara doa yang Allah tak makbulkan. Tak boleh. Setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati, dan setiap yang mati itu mesti rasa sakitnya mati. Nabi yang Nabi, tuan-tuan, Nabi yang Rasul pun turut merasa sakitnya kematian. Apatah lagi kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Malaikat Israel di saat nak menyambut, mencabut nyawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sedih dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, begitu sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tuan-tuan, Nabi bukan hanya memohon keampunan buat umatnya yang mengikutinya, tetapi Nabi juga pernah berdoa kepada Allah agar diampunkan dosa orang yang tak mau ikutnya. Dalam perang Uhud, kalau tuan-tuan masih ingat,
ketika baginda Nabi SAW, ada 7 orang Ansar dan 2 orang Quraisy. Yang Nabi pun bersabda ketika itu, musyrikin ni, Quraisy ni tadi, musyrikin Mekah ni tadi, dah kepung Nabi di medan Uhud itu tadi. Tinggal 9 orang yang bersama dengan Nabi SAW. Terkepung Nabi. Maka Nabi pun bersabda apa dia? Barang siapa yang dapat menyekat kemarahan mereka, syurgalah buat mereka. Atau Nabi sebut, mereka akan berada denganku di dalam syurga nanti. Maknanya Nabi bersiap sedia. Sekiranya tentera musyrikin itu tidak berjaya untuk dihalang, Nabi bersedia untuk syahid di medan Uhud. Tapi perkara itu tidak diizinkan Allah. Malah tuan-tuan, dalam perang Uhud, Nabi masuk ke dalam pipinya berlubang, kena panah. 2 manik pakaian besi perang Nabi masuk ke dalam pipi Nabi dan berlubang. Maka dicabut oleh Abu Ubaidah. Abu Bakar minta cabut, tapi dia kata biar dia yang cabut. Dicabut dengan giginya, digigitnya manik tu sehingga patah gigi serinya. Di depan itu nak mengeluarkan manik daripada wajahnya Nabi SAW. Bukan itu saja, seorang sahabat Nabi yang syahid di medan Uhud, Sayyiduna Malik bin Sinan, iaitu ayah kepada yang kita selalu sebut namanya, kita selalu dengar namanya bila membicarakan hadis, bila membicarakan kitab-kitab. Malik bin Sinan ini adalah ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Mak Sayyidina Malik inilah yang menjilat darah Nabi di perang Uhud. Dijilatnya sebab pakaian dah tak ada nak lap dah. Dijilatnya, luka parah pada Nabi SAW itu tadi. Habis dijilatnya darah itu, kata Nabi SAW, wahai Malik, ludahkan. Maksudnya keluarkan. Apa kata Sayyiduna Malik? Demi Allah, tidak aku akan ludahkan. Maknanya apa? Ditelannya darah Nabi SAW. Dia kembali untuk pergi berperang. Maka sabda Nabi SAW, kalau kamu nak lihat orang yang berada di syurga, kamu lihat si Malik. Ketika dia berperang di medan Uhud itu, dia jatuh syahid. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan genting ni, apa yang saya cuba sampaikan ialah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda apa dia? Mafhumnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Maknanya Nabi dalam perang Uhud mohon ampun kepada musyrik, mohon ampun kepada Allah untuk musyrikin Makkah. Tengok tuan-tuan, akhlaknya Nabi. Sebab itu hari ini kita khutbah antara lisan dan tindakan kan, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun hari ini bertugas di masjid saya, jadi khatib di sana. Jadi kita lihat tuan-tuan dirahmati Allah, perkara yang terbesar dalam diri Nabi yang menjadi contoh kepada kita, yang pertama sabar. Yang sabar ni semua orang boleh sabar. Ada orang dia boleh bersabar bila diuji oleh Allah dengan kesakitan, dengan kepayahan. Tetapi tak ramai orang boleh bersabar bila diuji dengan kenikmatan, dengan kemudahan, dengan kesenangan. Nanti dia akan lupa dengan nikmat sehat yang Allah bagi, maka itu dia tidak bersabar. Ada orang dia akan leka dengan kemewahan yang dia miliki, maka dia pun buat benda yang tak elok, ataupun lupa dia nak mengeluarkan di jalan Allah. Itu dia tidak sabar dengan kenikmatan. Baik, itu antara sabarnya Nabi yang kita belajar. Yang kedua yang kita belajar daripada Nabi adalah memaafkan orang lain. Oh, ni cukup berat. Saya belajar untuk diri saya sendiri. Nak memaafkan ini. Inilah antara dua yang diajarkan Nabi kepada kita. Baiklah tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi perbanyakkan kita berselawat tuan-tuan dan rahmati Allah. Nabi lahir dalam bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini bulan subur, musim buah. Jadi Nabi lahir pada musim subur, pada bulan yang subur. Begitulah baginda Nabi SAW. Lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Isnin tahun Gajah. Tetapi di dalam kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, Syekh Safiur Rahman mengambil pendapat seorang ahli falak daripada Mesir, Mahmud Bashar, yang mengambil pendapat lahirnya Nabi berdasarkan kiraan bintang bulan ni, falak punya ilmu lah. Maka Nabi itu lahir pada 9 Rabiul Awal.
Jadi kita nak pegang yang mana? 9 Rabiul Awal ke 12 Rabiul Awal? Tak ada masalah, dua-dua sahih. Cuma yang masyhur, kita berpegang pada 12 Rabiul Awal. Yang penting memang Nabi lahir pada Rabiul Awal, hari Isnin, tahun gajah. Dan kenapa disebut tahun gajah? Kerana 50 atau 55 hari sebelum keputeraan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terjadinya peristiwa apa dia? Serangan, attack daripada tentera bergajah Abraha As-Sabbah minal Yaman. Perkara itu tak lama berlaku, 50 hari sebelum Nabi lahir. Seolah-olah batu bihijaratin min sijil masih ada lagi di Mekah di saat Nabi dilahirkan. Seolah-olah begitu maksud saya. Jangan salah faham ya. Seolah-olah saya nak sampaikan freshnya tentera bergajah punya cerita. Sebab itu Nabi disebut lahir tahun gajah. Sebab 50-55 hari sebelum itu gajah attack Kaabah. Toyron ababil kan, Allah hantar burung ababil yang sebesar saiz tangan lelaki dewasa. Sebesar saiz burung layang-layang. Bukan besar mana, membawa 3 ketul batu. Batu tu pula sebesar saiznya kacang putih. Ni zaman Haji Amir ni, kacang putih. Kalau anak-anak sekarang, saya tanya anak saya, tak ditahu yang kacang putih tu apa. Pergi pasar tunjuk, pergi mall tunjuk, inilah kacang putih abang long, baru ditahunya. Kalau dulu kan ibu-ibu kan orang jual ni kacang putih tu, masuk kampung, kacang putih. Ada? Tak ada? Ada kan? Ke tuan-tuan lahir-lahir memang dah kat section 19 Syaklam. Kacang putih pun tak ada, batu putih pun tak ada. Batu putih adalah ni, bangunan ni batu putih kan. Gitulah tuan-tuan, kecil je. Baiklah, kita melihat pada itu mukadimah kita sahaja, mentakzimkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat tuan-tuan. Nabi sebut 10 kali siang, 10 kali petang. Tapi itu minimum, lebih kan. Jangan hanya dalam solat. Solat itu menjadi rukun qauli. Sunatnya kena buat. Innama yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil. Hadis kursi kata Nabi, sesungguhnya hamba-Ku ini kalau nak dekat kepada-Ku adalah dengan amalan-amalan sunat. Bacaan di dalam solat yang menjadi rukun qauli itu wajib. Di luar solat kena buat juga. Banyakkan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Mereka yang melazimi selawat akan merasa nikmatnya selawat itu. Bila diuji dengan kepayahan dan kesusahan, tenang dia menghadapi kesusahan. Bila dihadapkan dengan ujian, dia redha dengan ujian. Banyakkan selawat tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab nanti Nabi mengenal kita, sebab kita banyak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Tak ada masalah kalau nak kira pun, tak nak kira pun tak ada masalah selawat ni tadi. Cuma bila kita kira itu, kita tahu aku ni banyak baca Facebook ke, banyak baca Instagram ke, banyak baca Twitter ke, banyak lagi aku berselawat. Kalau dulu mana ada media sosial, orang tengok TV, tengok Hindustan. Tengok Hindustan mana kita faham bahasa Urdu. Abang Nasir faham bahasa Urdu. Papa bolo-bolo dulu kan, betul aku ya. Mama bolo-bolo. Jamil ingat cerita tu, cerita aku tu. Saya main petik je ni, ingat-ingat dah masa kecil-kecil dulu. Apa dia mama bolo-bolo, papa bolo-bolo. Rupanya bolo-bolo tu papa cakap. Mama cakap. Itu cerita lama kan. Apa ni sanggam kan. Kalau yang moden sikit ni kuch hota hai. Apa yang kuch, apa yang hota, apa yang hai pun aku tak tahulah. Tapi nak menunjukkan itulah 2 jam melihatnya Hindustan tu tadi. Sepatah habuk pun tak faham, perlu kepada terjemahan. Jadi banyak mana kita mengaji, banyak mana kita berselawat, dengan banyak mana membaca subtitle lah. Itu kisah dululah. Sekarang media sosial, orang banyak berzikir. Dekat handphone tu kan, slide. Ilmu pun banyak instant. Yang para asatizah sampaikan itu cuma basicnya, cuma asasnya. Tidak boleh untuk terus dijadikan hujah. Perlu berkuliah, perlu berkitab, perlu berhadapan. Bolehlah dengan YouTube, tapi ceramah yang penuh. Jangan instant. Masa Covid tu hari ramai orang berzikir. Kan tak boleh keluar rumah.
Tengok video tu tadi. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, seimbangkan duniawi dan ukhrawi. Gunakan kelebihan yang Allah bagi untuk ukhrawi kita. Baiklah tuan-tuan, kita melihat dosa besar yang ke-33 pada malam ini. Seperti saudara Acu kita, admin kita sebut tadi. Betul tu, memang betul. Dalam bahasa Arab disebut tasyabbuh. Apa dia tasyabbuh ni? Menyerupai. Apa dia ni? Wanita menyerupai lelaki, lelaki menyerupai wanita. Tasyabbuh. Perkara yang diharamkan dalam Islam, selalu saya sebut di sini, pertamanya sebab dia jadi haram, pertama sebab mensyirikkan Allah. Kedua, dia jadi haram sebab dia memudaratkan. Ketiga, dia jadi haram sebab menyerupai agama lain. Keempat, jadi haram sebab dia menyerupai jantina yang lain. Itulah antara asbab kenapa diharamkan dalam Islam. Ada benda yang harus dibuat, tapi kemudian dia jadi haram. Itu disebut dalil yang tidak disepakati, saddu dzara'i. Sesuatu yang asalnya harus, kemudian kerana ada perbuatan yang menyebabkan berlaku keburukan, maka disekat. Itu saddu dzara'i. Buang sampah, hukumnya harus buang sampah. Kalau datang penyakit jadi wajib. Tapi buang sampah dalam sungai tak boleh. Mati kehidupan dalam sungai. Orang nak mandi, orang nak memancing, jadi buang sampah dalam sungai. Itulah dia saddu dzara'i. Jadi buang sampah dalam tong sampah. Itu dia contoh. Baik, kita lihat tasyabbuh ni. Suatu lagi penyakit moral di zaman moden ini. Dia bukan penyakit moral saja tuan-tuan, dia sosial juga. Iaitu kegemaran lelaki meniru kelakuan dan gerak-geri wanita, dan wanita meniru kelakuan dan gerak-geri lelaki. Yang demikian itu adalah dilarang keras oleh syariat Islam. Malah perbuatan itu dikutuk Allah dan Rasulnya. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh, kita pergi lebih jauh. Orang akan menggunakan istilah zaman sekarang ni apa? Mereka berkumpul dekat Sogo. Ni kita marah sebab ini berkaitan tentang agama Allah. Mereka berkumpul di depan Sogo. Mereka kata apa? Mahkamah jangan buat kerja Tuhan, biar Tuhan yang menentukan. Ini kalam yang tidak cerdik. Hukum itu terlaksana dengan mahkamah syariah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah di kalangan kamu. Jadi hakim ni dia berperanan menegakkan agama Islam. Dah memang jelas terang nyata bersuluh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Mereka kata pula bawa slogan yang kedua, human right. Tuan-tuan, bila Allah larang lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, itulah the real human right, the ultimate human rights. Who are we? Kita nak lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan kita. Allah tahu hak asasi manusia. Jadi itulah hak asasi yang sebenarnya tuan-tuan. Allah dah bagi tahu dalam Quran, jangan jadi kaum Nabi Lut. Jangan jadi kaum Nabi Lut. Yang pada mulanya kita dah lihat dah bab liwat ni kan. Kaum Nabi Lut ni asalnya suka-suka je. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Akhirnya menjadi habit yang tidak boleh ditinggalkan. Nauzubillah. Pedang dengan pedang macam mana? Faham tak Abang Nasir? Orang lama faham. Betul lah tak? Betul bang? Yang lagi memedih dan memeritkan, sanggup dibuang pedang itu. Besok kalau meninggal tuan-tuan, orang tak tahu. Kita dah tahu kita lahir di mana. Acu lahir kat mana? Perak. Di Perak ya. Di mana Perak tu secara spesifik? Teluk Intan. Saudara admin kita lahir di Teluk Intan, Perak. Itu telah kita tahu. Tetapi tidak ada sesiapa pun yang mengetahui melainkan Allah di manakah jasad ini, jasad kita akan berakhir. Kot katalah dia itu lelaki yang telah tertukar jantina jadi perempuan. Meninggal dia. Tengok IC bin. Kan dah menyusahkan orang yang nak mandikan jenazah. Dibuka-buka, menjerit Bilal. Biar betul ni, kau kata lelaki ni kenapa ada macam-macam ni? Itu siapa yang nak jawab, tuan-tuan? Baik, jadi terkira menyerupai lelaki kepada perempuan itu dan perempuan kepada lelaki itu ialah apa dia?
Bila mana tasyabbuh itu dalam bentuk dengan sengaja, i'tiqad, tak ada darurah, dia berpakaian seperti pakaiannya wanita. Satu. Kedua, fizikalnya, dengan sengaja fizikalnya itu dijadikan wanita. Kedua. Ketiga, dengan sengaja memakai perhiasan wanita. Apa dia perhiasan wanita ni tadi? Rantai emas, gelang emas, apa lagi? Cincin emas, payung emas ada? Haji Amir? Oh, senyum Haji Amir. Payung emas tak ada nah. Kena katuk dengan payung sat lagi ada. Jadi tuan-tuan, itu terkira sebagai tasyabbuh. Yang keempat, dengan sengaja melunakkan suara seolah-olah seperti wanita. Orang itu bagi lelaki ya. Bagi orang perempuan pula, memang dia dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, bila lelaki dengan perempuan yang bukan mahram berbicara, antaranya rakan sepejabat, rakan sama-sama dekat sekolah, rakan di IPT dan sebagainya, memang perempuan ini, dia kalau boleh suaranya itu garang sikit. Dia tidak boleh mendayu-dayu suara. Kedua, matanya, jangan mata yang menggoda. Saya kena juga tuan-tuan. Ada orang ni dia jual satu skim perlindungan. Dia tahu dah kita ni siapa, tahu dah sebab saya datang tempat tu. Saya tak sebut siapa, saya tak sebut di mana, hukumnya harus. Cara cakapnya mendayu-dayu, cara pandangan matanya, supaya kita ni ikut plan yang dia bagi tu. Kita dah ada dah, tapi dia dah minta buat lagi. Itu tak boleh, dilarang dalam Islam. Maka saya jauhkan diri dan saya abaikan. Itu akan menjadi fitnah. Allah jadikan lelaki ini, walaupun dia hanya punya satu nafsu, 9 akal. Nafsu tu jangan refer kepada nafsu syahwat dia. Nafsu itu merujuk kepada emosi. Akal itu merujuk kepada rasional. Jadi begitu juga dengan orang perempuan. Baiklah, kita sambung lagi tuan-tuan. Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih berbunyi, la'anallah, dengan molek ni tuan-tuan, sanadnya ini sahih ya. La'anallahul mutasyabbihat minan nisa'i birrijal wal mutashabbihin minar rijal bin nisa'. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi apa? Tu Nabi sebut dekat depan itu, la'anallah. Nabi bagi tahu Allah melaknat. Allah melaknat. Laknat ni apa? Allah kutuk wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai wanita. Dah ada dalil pemutus, dah ada ketetapan dalil. Jangan dicari lagi mana poin, mana ustaz yang kata boleh. Takkan ada para asatizah, alim ulama yang mengatakan boleh. Cuma mereka kata, kembalilah kepada pangkal jalan. Allah masih sayang kamu, sebab itu Allah panjangkan usia kamu. Allah masih sayangkan kamu, bertaubatlah, sebab itu ibu dan ayah kamu masih ada. Paling tidak pun ibu kamu masih ada, paling tidak ayah kamu masih ada. Kamu masih lagi mempunyai kemewahan rumah, kenderaan. Allah masih sayang kamu, berubahlah. Tadi kita bicara perihalnya lelaki menyerupai perempuan. Begitu juga perihal perempuan menyerupai lelaki. Apa kalau perempuan menyerupai lelaki ni, dia pura-pura jadi keras tu. Apa? Tom and Jerry. Tom and Jerry tu yang itulah tu, kartun tu lah. Saya ingat lagi tu. Tomboy. Dibengkung dadanya supaya tidak kelihatan kewanitaannya. Baru-baru ni kanak-kanak lelaki didera. Saya ingatkan yang itu lelaki itu suaminya, tapi rupanya dah bercerai. Ingatkan tu lelaki lah, mungkin orang dia nak menikah baru, rupanya perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginilah tuan-tuan, dia diuji oleh Allah dengan keinginan dia untuk menjadi lelaki, keinginan lelaki itu untuk menjadi perempuan. Itulah ujian dia. Kita tidak begitu Allah uji, kita diuji lain. Memang dia akan kata, kau tak rasa apa yang aku rasa, kau tak tahu apa yang aku tahu. Betul, kita setuju. Tetapi itulah ujian buat dia. Dan dia pun kena hormat juga kita, sebab kita masih menasihatkan dia, sebab dia saudara kita. Dan kita boleh cakap pada dia, kau tak tahu apa yang Allah uji aku. Apa yang Allah uji aku, takkan kau mampu untuk menghadapi ujian itu. Maka sama-samalah kita memahami, kita umat Islam.
Sebab jangan dek kerana satu golongan ini tadi habis kena sapu semua sekali dengan musibah Allah nanti, termasuk yang beriman sekali. Hati-hatilah. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan. Dan di dalam riwayat yang lain, Allah mengutuk wanita-wanita yang berlagak seperti lelaki. Sanad ini sahih, riwayat Abu Daud ya. Dan riwayat yang lain lagi, Allah mengutuk lelaki-lelaki yang berlagak seperti wanita, dan wanita yang berlagak seperti lelaki. Yang ini riwayat Imam Ahmad, tapi kita tambah lagi Imam Bukhari pun merekodkan hadis yang sama dengan sanad yang sahih. Kemudian kita baca lagi tuan-tuan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahul mar'ata talbasu labsatar rajul war rajula yalbasu labsatal mar'ah. Pakaian ni tuan-tuan, sadaqah Rasulullah sallam, sanadnya sahih riwayat Imam Ahmad. Allah mengutuk wanita yang memakai pakaian lelaki dan lelaki yang memakai pakaian wanita tanpa darurah, tak ada sebab. Tapi kalau kat rumah tu antara berdua suami isteri tu, suami pakai apa? Baju kelawar, tu lain cerita lah. Yang ini keluar rumah pakai baju kebaya, keluar rumah pakai baju kurung. Kalau dia tak waras lain cerita ya. Kalau orang yang tak waras, dia tidak termasuk sebagai mukallaf, tidak tertuntut ke atasnya fardu ain tu semua. Jadi begitu juga dengan orang perempuan. Kebanyakan sekarang memakai seluar. Apa hukumnya? Kalaulah profesionnya itu memerlukan dia memakai seluar, polis, bomber, jepam, rela, kan nak kejar penjenayah pakai kain koyak pula. Boleh, dengan syarat jangan sampai menunjukkan susuk tubuh, ketat, sendat, melekat, padat. Apa lagi? Semua yang at itulah. Tu tak boleh. Dan kalau tak ada sebab, lebih baik eloknya berkain. Dan kalau naik motor dinasihatkan orang perempuan dia pakai ada satu lagi seluar dekat dalam. Kadang-kadang kita yang bawa kereta ni tak tahu nak letak kat mana mata Abang Nasir tak? Dia duduk depan, suami bawa naik motor, isteri duduk belakang. Elok dah pakai kain. Allah. Tapi itulah tak ada panggil apa? Inner legging, apa ikutlah tu ya. Ada kan pesan pada menantu, pesan pada anak perempuan. Sebab yang bawa kereta ni kita tak aman rasanya nak letak mana. Sebab kereta tak boleh, bawa kereta tak boleh pandang kanan, dia berentum depan. Jadi kesian dengan yang kat belakang tu ya tuan-tuan. Gitulah. Jadi pakaian itu tadi walaupun ada kelonggarannya, tapi pastikan ia ada sebab dan tidak melekat, ketat, sendat, padat. Begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah. Tapi Nabi dah bagi tahu dah, tanda kiamat itu akan muncul apabila pada zaman itu kelihatan wanitanya keluar bekerja. Tak boleh nak buat apalah dah. Bukan kata haramkan perempuan bekerja, tidak. Tapi maksud hadis ini adalah nak nampak zaman tu dah nak dekat dengan kiamat, orang perempuan mula bekerja. Dia jadi polis lah, jadi jepam. Tu jadi hukumnya harus, cuma jangan melekat, ketat, padat tu tadi. Baik, kita baca lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang seterusnya ni, dan nak isyak dah ni. Tajuk ni tak panjang pun, itulah dia antaranya tuan-tuan ya. Dua golongan dari penduduk neraka yang aku tidak akan melihatnya, iaitu sekumpulan orang yang di tangannya ada cambuk seperti ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang ramai, dan sekumpulan wanita yang memakai pakaian yang separuh bogel, nipis, nampak dalam, yang berjalan dengan berlenggang-lenggok, yang kepalanya terhonggak-hanggik laksana kelasa unta yang bergoyang-goyang. Wanita-wanita itu tidak akan memasuki syurga dan tidak akan mencium bau syurga, sedangkan bau syurga itu akan tercium dalam jarak sekian dan sekian. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam ni dia tak tambah, riwayat Imam Ahmad juga. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, walaupun wanita itu menutup auratnya dengan sempurna, pastikan pakaiannya itu tidak transparent, tidak nipis. Kalau nipis, tukar, jangan beli yang begitu. Jadi tanggungjawab memastikan pakaian isteri, anak perempuan patuh syariah adalah di bahu kita sebagai seorang lelaki. Drama Melayu kata, contoh, bang, ceraikan saya. Kalau awak tak ceraikan saya, awak ni lelaki dayus. Itu bukan maksud dayus yang sebenar. Maksud dayus yang sebenar seperti kita ketahui, bila seorang suami seolah-olah redha, isterinya tidak salat, isterinya tidak menutup aurat dengan sempurna, isterinya memakai seluar pendek, isterinya memakai lengan pendek.
Kalau dia redha, dia tak mau nasihat, dia okey je, itulah lelaki yang dayus. Dan begitu juga pada orang perempuan. Setelah suaminya menasihatkan dia, yang solat, yang tutup aurat, yang cover aurat, cover your aurat properly, tapi dia masih enggan, itu nusyus. Jadi lepas dah suami itu tadi sebab dah menasihatkan isterinya itu tadi. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita baca lagi. Ittala'tu finnar fara'aitu akthara ahliha nisa. Na'udzubillah. Sadaqa Rasulullah sallallahu rawahu syaikhan, yakni Bukhari dan Muslim, sanadnya sahih. Apa kata Nabi? Ittala'tu finnar. Aku ketika terbit, ketika datang, Nabi tengok dekat dalam neraka ni lah, maka aku melihat, fara'aitu, tu itu dhamir kepada ana, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat aktsara ahliha, banyak penghuninya, penduduknya adalah kaum wanita. Jadi kita sayang pada isteri kita, kita sayang pada anak perempuan kita dan anak lelaki kita dan semua keluarga kita. Nasihat menasihati, bumi ini dah tak lama. Walaupun bumi ini mungkin boleh tahan lagi, tapi hati-hati, takut kita yang tak lama. Dan yang paling bahaya, bukan paling bahaya, paling merisaukan tuan-tuan, yang ramai meninggal sekarang adalah orang muda. Maka satu-satu hadis Nabi tadi dah keluar. Takkan terjadi kiamat sehingga kematian itu menjadi fitnah. Jadi ramai, kan biasa orang faham, orang yang meninggal dulu ni orang yang tua. Jadi okeylah, dah jadi orang tua sekarang ni, nak mengaku tua ke nak mengaku muda ni? Haji Amir, nak mengaku tua ke nak mengaku muda ni? Orang lama kira tu. Jadi tuan-tuan, buat akhirnya kita pada hari ini sedang mencari kebaikan. Kebaikan dia tidak boleh datang dengan sendiri, dia mesti dicari sebab kita masih lagi di atas dunia Allah. Mengharapkan kebaikan, maka kebaikan itu hendaklah dicari. Orang Melayu kata, rezeki takkan datang bergolek. Jadi dalam Islamnya, syariatnya disebut kebaikan itu hendaklah dicari. Jadi begitulah tuan-tuan, secara ringkasnya dan mudahnya tasyabuh ini tadi. Jadi saya mohon maaf terlebih dan terkurang perkongsian pada malam ini. Jadi kita jumpa lagi, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa insyaallah.